Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari Sabat ini. Mari kita bersyukur dengan beribadah kepada Dia dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berilah hormat kepada Allah, muliakanlah Kristus Tuhan. Hiduplah bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Mari kita memuji dan meninggikan Allah Tritunggal dengan pujian, berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Bapak Ibu, berilah hormat kepada Allah sebab Dialah pribadi yang perlu kita tinggikan, kita permuliakan. Kita angkat pujian dalam bahasa Mandarin. 荣耀归于最高神，荣耀归神，荣耀归神，荣耀归于最高神，赞美赞美菩提，赞美真神慈爱最深，赞美真神恩济万人，赞美真神神霸天庭，赞美神父神子神灵，荣耀归于最高神，荣耀归于最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀
荣耀归于至高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归于至高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归于至高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归于至高神。Bapak Ibu, Daud dalam Mazmur 86 ayat 5 berdoa demikian. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak Ibu, dengan pengakuan yang sama, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di surga, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Tuhan, Allah yang menganugerahkan Roh Kudus sebagai pribadi yang selalu beserta kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk napas hidup, keluarga, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan banyak hal yang Engkau anugerahkan di dalam setiap musim kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini adalah bukti nyata, mesbah hidup dari bukti pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan biarkan kami berdiam dan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi biarlah kami juga boleh menyaksikan, menjadi surat Kristus yang terbuka, memberitakan kepada dunia siapa Engkau sebagai Bapa, pemelihara kehidupan kami. Bapa, kami menyadari bahwasanya ada masa-masa di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sekalipun kami merasakan dan menikmati kebaikan-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu, bahkan keselamatan yang datangnya daripada Kristus sendiri. Tetapi kami juga menyadari ada waktu-waktu di mana kami malah tidak bersyukur, malah tidak setia kepadamu. Seringkali kami mendukakan hatimu. Ampunilah kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskanlah diri kami. Sebab kami tahu Engkau suka mengampuni dan berlimpah kasih setiamu bagi setiap orang yang berseru dengan penyesalan. Kami tidak ingin sekedar sadar akan dosa dan pelanggaran kami, tetapi biarlah kami berbalik arah, meninggalkan dan menanggalkan keberdosaan kami, manusia lama kami, untuk menjadi pribadi yang diperbaharui di dalam kasih karunia Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa sesuai dengan kasih karunia-Mu. Tolonglah kami untuk mempertanggungjawabkan anugerah pengampunan, keselamatan, dan setiap berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya melalui kami, nama-Mu ditinggikan, Kristus dipermuliakan, dan banyak orang boleh mengenal, percaya, dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa, dengarlah seruan doa kami. Jawablah sesuai dengan anugerah dan kedaulatan-Mu. Berkati jugalah Bapa untuk ibadah kami. Biarlah setiap pujian kami, doa kami, keberadaan kami, ibadah kami merupakan sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami boleh berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama dengan semua gereja di semua tempat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita sama-sama membacakan bacaan bertanggapan pada minggu ini. Temanya lebih dari orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mudah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Aniayakah? Penderitaankah? Kelaparankah? Tak satu pun seharusnya, sebab Kristus berjanji, dan itulah yang harus kita pegang ketika kita menghadapi kesesakan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku.
Bapak Ibu, jikalau reaksi pertama kita ketika kita menderita, teraniaya, mengalami pergumulan adalah berpaling kepada apapun dan siapapun selain Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa kasih kita kepada Dia bukan yang utama dan terutama. Padahal Kristus adalah sobat dan gembala kita yang setia. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari angkat pujian sekali lagi. Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹们，还没有听讲道之前，我们先低下头来祷告。 Bapak Surgawi, kami bersyukur di hari kami merayakan hari Tuhan, kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, membuka diri kami untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah hati kami yang gelap atau yang remang-remang atau yang kotor, yang buram, melalui kebenaran firman pagi hari ini, kembali boleh disucikan, boleh dikuduskan, boleh diterangi. Dan biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja, mengurapi hamba-Mu yang berbicara, juga Yan Lause yang akan menerjemahkan. Kami percaya firman yang akan ditaburkan biarlah menjadi benih yang tumbuh subur di tanah yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 9. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，我们打开我们的圣经，在约翰福音第9章， Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan 35 sampai 39. 从第1节看到第8节，然后在35节到39节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 等到用印尼文来读。 Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat,
ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat yang ke-35 sampai yang ke-39. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. 耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯的罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯的罪，也不是他父母犯的罪，只要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的工。黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。”耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”他去一洗，回头就看见了。他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信。”就拜耶稣。 Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat dan sukacita. 亲爱的弟兄姐妹们，但愿我们大家都平安健康。 Virus corona yang tidak terlihat menyadarkan kita bahwa kehidupan manusia selama di dunia ini penuh dengan namanya penderitaan, kesulitan, kesusahan. 新冠肺炎呢，在这个世上造成了我们人类许多的灾难。 Artinya, manusia selama hidup di dunia ini tidak mengalami namanya penderitaan dan kesulitan. 就是呢，我们世人活在世上呢，就不能逃脱这些的苦难。 Tapi faktanya, manusia menolak dan tidak ingin mengalami penderitaan ataupun kesusahan. 但世人就拒绝了，不愿意经历这些的苦难。 Sebaliknya, manusia mengharapkan keselamatan itu terjadi di dalam hidupnya. 相反的呢，希望呢他身上有些救恩。 Kalau bisa tidak ada sakit penyakit, kalau bisa tidak ada bahaya, kalau bisa tidak ada maut. 若是能的话呢，就不要有生病、有灾难。 Yang diharapkan adalah kebahagiaan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan. 希望的就是一切顺利，都有健康，都有平安。 Tapi di dunia ini tidak ada yang demikian. 但在世上却没有这些事情发生。 Kita sudah mengalami pandemi corona ini 6 bulan kira-kira. 我们在经历了这个新冠肺炎病情呢，非常时期已经差不多接近6个月了。 Kita dalam 6 bulan ini sering cuci tangan. 在这6个月当中呢，我们经常洗手， Kita harus pakai masker, minum vitamin, stay at home. 时常戴口罩，洗
手，而且呢，居家。 Lalu kita selalu diingatkan di tempat kerumunan itu social distancing. 而且呢，在多人地方呢，我们要有这个控制距离的地方。 Bahkan selama 6 bulan ini kegiatan komunal itu berhenti sama sekali. 在这个6个月当中呢，一些经常的活动呢都停止了。 Sekolah anak-anak harus di rumah daring. 学校呢，学生们呢就在家里网上上课。 Kita orang Kristen harus di rumah ibadah virtual. 我们基督徒呢就要在家里聚会。 Nah, di kantor diterapkan work from home. 那么在办公室里呢，就是把工作带回家做。 Tapi masalahnya selama 6 bulan ini kita sudah melakukan berbagai upaya. Tapi apakah kita merasakan aman dan damai? 这6个月当中呢，我们已经努力了，但是否我们感觉到安全呢？ Tidak Bapak Ibu, laporan tim gugus melaporkan angka kematian makin tinggi, orang yang terjangkit penyakit ini juga tidak berkurang, malah semakin bertambah. 没有，这些患病的人呢，病患呢越来越多。 Yang mengerikan adalah OTG ya, orang tanpa gejala semakin banyak. 更可怕的是呢，那些没有疫情的人更多了。 Dan berita-berita menyatakan para dokter pun harus meninggal akibat virus ini. 而且呢，这到了星期四呢，许多的医护人员也过世了。 Bahkan pendeta sekalipun juga mengalami. 而且呢，牧师也经历了这些事。 Mungkin kita bertanya, kapan pandemi ini, keadaan ini, penderitaan ini berakhir Tuhan? 也许我们会问上帝啊，这些疫情到了什么时候才可以停止呢？ Mengapa Tuhan tidak melenyapkan virus kecil ini? 为什么神不把这小小的病菌消灭呢？ Sehingga jemaat Tuhan boleh datang lagi ke gereja beribadah. 好使我们信徒们能够来教会里聚会。 Mengapa Tuhan mau mengizinkan virus ini memusnahkan manusia di dunia? 为什么神允许这小小的病菌在这世上呢毁灭了世人呢？ Apakah Tuhan ingin melalui kejadian ini memusnahkan manusia seperti zaman Nuh? 是否神要好像在挪亚时代一样的消灭人类吗？ Karena begitu lama di dalam penderitaan, manusia mulai mengalami distraksi pemahaman tentang penderitaan. 因为经过了长期的苦难当中呢，人类开始了胡思乱想了， Mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. 开始对神的看顾呢犹疑了， Mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. 开始疑问神的能力。 Tapi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau pelajari firman Tuhan. 弟兄姐妹们，我们今天早上要来学习神的话语。 Biarlah nas yang kita baca itu mengkoreksi pertama itu pemahaman kita tentang penderitaan. 让我们重新来认识这个苦难。 Jika kita mempunyai pemahaman yang benar terhadap penderitaan, maka iman kita itu akan semakin diteguhkan, Bapak Ibu. 若是我们对苦难有正确的信念的话呢，我们就对我们的信心有更增加。 Ini poin pertama yang harus kita ingat sebagai orang percaya. 我们信主的人必须相信这一点。 Bapak Ibu, tadi nas yang kita baca, kita dapati bahwa murid Yesus pun punya konsep tentang penderitaan yang tidak benar. 刚才我们所读的经节里面可以看见，神的门徒们也有一些不正确的观念。 Di ayat kedua, murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah penderitaan dari orang buta ini karena dosa? 第二节里面的门徒问耶稣说呢，这个人生来是瞎眼的呢？是 Ternyata pemahaman murid-murid Yesus itu semua penderitaan yang terjadi pada manusia itu karena akibat dosa. 因为呢，他们的观念认为呢，人呢有苦难都是因为他所犯的罪。 Ya pertama karena dosa Adam. 首先就是亚当犯的罪， Kejatuhan Adam ke dalam dosa membuat dunia ini, manusia ini terkutuk. 因为亚当犯的罪呢，让这世上的世人呢受到了咒诅， Maka keturunan Adam mengalami penderitaan, kesusahan. 所以亚当的后裔呢就有困难的生活。 Kedua adalah dosa orang tua. 第二就是我们父母亲的罪。
Dalam konsep pemikiran murid-murid Tuhan Yesus, setiap dosa yang kita alami, kemungkinan itu adalah dosa yang diperbuat oleh orang tua. 门徒们认为呢，我们所受的苦难呢，都是因为我们父母亲所犯的罪。 Jadi dosa yang tidak langsung, orang tua kita yang berbuat, anaknya atau keturunannya yang mengalami akibat. 就是父母亲犯的罪呢，让我们这些后裔们、孩子们呢承受了。 Lalu yang ketiga, murid-murid berpikir bahwa manusia yang menderita itu bisa terjadi karena memang manusia itu sendiri, dosa pribadinya yang mengakibatkan. 第三呢，就是因为我们世人自己犯的罪所应该承受的， Artinya apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai secara langsung. 就是呢，我们撒什么种就得什么果。 Bapak Ibu, orang Yahudi pada masa itu termasuk murid Tuhan Yesus mempunyai kecenderungan yang lebih condong ke dosa orang tua dan dosa pribadi. 当时的犹太人呢，认为呢，这些罪呢，更多是因为我们父母亲的罪，或者是我们自己犯下来的罪。 Jadi jika ada seseorang, manusia mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, pasti itu karena dosa orang tuanya atau dosa dianya sendiri. 若是有一个人呢，他在生活上有了困苦、有困难，就认为，就不是他的父母犯了罪，就是他自己犯了罪。 Maka tidak heran kalau kita baca cerita tentang Ayub, ketika Ayub kehilangan harta benda, kehilangan anaknya, bahkan dia sakit. 所以呢，我们不稀奇的看了约伯的遭遇，认为呢，这是他的所受的罪。 Maka teman-temannya menuduh Ayub ini, dia mengalami semua itu karena dia tidak berbuat baik atau dia berlaku kejam kepada janda dan anak yatim. 他的朋友们认为呢，他能够受这样的苦难呢，因为呢，他对那些孤儿寡妇们没有照顾好。 Nah, demikian juga orang buta ini, Bapak Ibu sekalian. 就好像这个瞎眼的人一样。 Jadi, murid Tuhan Yesus sudah menghakimi orang buta ini yang sejak lahir buta, pasti karena dosa. 所以门徒们就论断说呢，这个人瞎眼都是因为他父母亲犯的罪， Wah, mungkin dia berdosa karena perbuatannya sendiri. 或者是呢他自己犯下的罪。 Bisa jadi seperti kita ya, ketika anak kita atau kita waktu sekolah itu nyontek. Ketika nyontek, kita pasti dihukum. 就好像呢我们的学生和的孩子们在考试作弊的时候呢，一定得到惩罚。 Lalu ada pejabat yang melakukan korupsi, pasti akan ditangkap KPK, dipermalukan. 或者是呢官员们呢受到了贿赂呢，他们一定是会被刑罚。 Atau ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, kita pasti akan ditangkap polisi dan didenda. 或者是呢我们在路上撞了红灯，我们一定会被警察抓了。 Atau selagi kita masih muda, kita tidak menjaga pola hidup, pola makan, sehingga akibatnya kita sakit-sakitan. 或者是呢因为年轻，对这个正当的生活呢没有正确的生活方式呢，所以就犯了罪。 Itu karena dosa kita sendiri dan berakibat kepada kita sendiri. 那是因为我们自己犯了罪，就自己来承受。 Tapi masalahnya Alkitab mencatat orang buta ini buta sejak dia dilahirkan. 但这个人瞎眼是天生下来就瞎眼的， Bukan karena kecerobohan orang tua ketika dia bayi atau dia sendiri tidak hati-hati sehingga matanya mengalami kehilangan penglihatan. 不是因为他小时候不小心呢让他瞎了眼。 Lalu bagaimana mungkin dia lahir begitu buta, artinya dia melakukan dosa sejak di dalam kandungan kah? 不可能呢，他在母腹里面呢他就已经犯了罪， Karena tidak mungkin pada kehidupan sebelumnya dia melakukan dosa. 因为在这之前呢他不可能犯罪。 Lalu murid-murid juga bertanya kepada Yesus, apakah penyakit ini, kebutaan ini sejak lahir mungkin karena orang tuanya berbuat dosa? 门徒们也这样问，难道是他的父母亲犯的罪，让他呢天生下来就瞎了眼吗？ Tapi Bapak Ibu, kita lihat jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ketiga. 但是我们来看主耶稣在第3节里面的回答， Yesus mau memberikan pemahaman yang benar kepada murid-muridnya. 主耶稣要让门徒们有个正确的看法， Bahwa
penderitaan itu bukan karena dosa kita maupun dosa orang tua. 因为呢，这个人呢，不是因为他犯的罪，或者是父母犯的罪， Tapi bisa jadi dan pasti karena Yesus yang mengatakan itu karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam orang itu. 因为呢，在他的身上要显出神的作为来。 Jadi Yesus ingin mengkoreksi pemahaman murid-murid Yesus termasuk kita juga. 所以主耶稣呢，要改正、纠正门徒们的观念，以及我们的观念。 Bahwa penderitaan, kesulitan itu tidak identik dengan dosa. 因为呢，这个苦难呢，不是因为我们的罪， Karena dia mau menjelaskan 因为他要解释 bahwa Yesus sebentar lagi akan naik di atas kayu salib mengalami penderitaan yang luar biasa. 不久以后呢，主耶稣就要被钉在十字架上为我们赎罪。 Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa. 主耶稣被钉在十字架上，不是因为他犯罪， Ia menderita penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh manusia. 他所受的罪呢，应该是人类所承受的。 Ia melakukan semua ini karena kasih, 他做这些呢，全都是因为爱， bukan karena dosa. 不是因为罪。 Tapi yang ketika ia melakukan semua ini, ia menaklukkan dosa. 他做这些呢，就要降服这些的罪， Jadi Bapak Ibu, lawan dari dosa adalah kasih. 因为爱的反面就是罪。 Karena kasih Yesus di atas kayu salib, dia menghapuskan kuasa maut. 因为在十字架上呢，主耶稣战胜了死亡， Dan dia menyatakan kemuliaan Allah di dalam kemenangan atas penderitaannya. 那么在他的苦难当中呢，他遵从荣耀的神。 Bapak Ibu, kita mungkin sulit menerima konsep yang Yesus berikan. 我们可能呢很难接受主耶稣给我们这些的观念。 Bagaimana penderitaan itu karena kasih? 这个因为爱所给我们的是怎么样的观念呢？ Penderitaan itu bukan karena dosa. 这个苦难不是因为罪， Karena manusia menolak penderitaan. 因为人类拒绝了苦难， Termasuk juga murid Yesus yang bernama Petrus. 也包括了主耶稣的门徒彼得。 Ketika Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib menderita untuk manusia berdosa, 当主耶稣告诉他们，他将要被钉在十字架上为人类的罪赎罪的时候， Petrus berusaha mencegah hal ini terjadi. 彼得呢就努力的来防止这件事情的发生。 Petrus tidak mau Yesus disalibkan. 彼得呢不希望看见主耶稣被钉十字架， Petrus tidak mau mahkota tanpa salib. 彼得呢不要这个不要有十字架的冠冕。 Maka Yesus menegur dia, "Enyala iblis." 因此主耶稣就责问他：“你滚吧，魔鬼！” Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Yesus mau memperbaharui konsep kita tentang penderitaan. 主耶稣呢要我们重新的来看这个罪的 Jika 观 kita 念。 punya pemahaman yang benar, kita akan semakin beriman kepada Tuhan. 若是我们有正确的观念呢，我们就更加对神有信心。 Bahwa di dalam penderitaan ada izin Allah, ada kehendak Allah, ada rencana Allah yang dinyatakan. 因为在苦难当中呢，有神给我们应许的一切的信心， Bukan hukuman, 不是刑罚， bukan akibat dari perbuatan bodoh kita. 不是因为我们愚昧的行为。 Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pemahaman kita harus benar. 因此呢，我们必须要有正确的观念， Sehingga kita punya iman yang teguh 我们应该有坚定的信念。 ketika kita mengalami penderitaan, kita akan semakin kuat berpegang kepada Tuhan. 当我们在苦难当中呢，我们对神更加有坚定的信心。 Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, 第二点，弟兄姐妹们， ketika kita punya pemahaman yang benar, kita akan mendapatkan keselamatan dan pengenalan akan Allah. 当我们有了正确的观念以后呢，我们可以得到救恩以及正确的观念。
Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Injil bagaimana Yesus melakukan pelayanannya terhadap orang-orang sakit. 当我们在读圣经的时候，可以看见主耶稣怎样对待那些病人。 Bahwa Yesus hadir di dalam penderitaan manusia. 主耶稣呢，在我们世人的困难当中出现， Dan Yesus turun tangan ketika menemui setiap orang yang sakit. 当有病人的时候呢，主耶稣亲自的来医治他们。 Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, sakit kusta, dan lain sebagainya. 主耶稣医治那些瞎眼的、耳聋的，还有犯马蜂病的人。 Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus menyembuhkan mereka, bukan supaya mereka sehat walafiat. 但是呢，主耶稣呢，把他们医治好呢，并不是因为他们肉体上的痊愈， Tapi supaya ketika mereka selesai disembuhkan secara fisik, mereka diarahkan untuk mengenal Allah yang hidup. 他们不单单肉体上得到痊愈，主耶稣也带领他们认识神。 Bahwa orang yang sudah disembuhkan ini mengenal penebus dosa juru selamat mereka. 让他们可以在困难当中呢，知道赎罪他们的神， Dan mereka mengenal dan memuliakan Allah. 他们可以认识，可以荣耀神。 Selalu kisah penyembuhan yang Yesus lakukan berujung kepada mereka harus mengenal dan menyembah Allah. 在医治病好以后呢，最后呢，主耶稣一定要他们荣耀神的名。 Jadi Bapak Ibu, ketika manusia menderita, 因此，当人类在困难当中， kita tidak boleh berfokus pada fisik saja 我们不要单单看在肉体上的困难， atau sesuatu yang terlihat oleh mata. 或者是我们眼睛看见的， Tapi Yesus ingin mata kita melihat kepada Allah. 而是呢，我们要眼望我们的神。 Itulah keselamatan dan pengenalan Allah yang menjadi sesungguhnya di balik penderitaan. 那就是呢，正确的认识神的，在这个患难背后，正确认识神的观念。 Nah, itu juga yang terjadi terhadap orang buta sejak lahir ini. 就好像这个天生以来是瞎眼的人， Ketika dia disembuhkan, Bapak Ibu sekalian, 当他被医治好以后， dia mengenal pertama, Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. 第一，首先他认识了呢，主耶稣是一个万能的神。 Tapi yang Yesus mau adalah, Yesus ingin menunjukkan Yesus adalah terang dunia. 但主耶稣要告诉他的是呢，他是世上的光。 Bahwa orang punya mata bisa melihat itu bisa terjadi dia secara fisik. 因为这个人呢，在肉体上可以看见， Tapi yang Yesus mau sembuhkan bukan fisiknya, tapi rohaninya, kebutaan rohaninya. 主耶稣不单单要他肉体上能看见，而且要他属灵上的眼光也能看见。 Jadi ketika orang buta ini melihat, 所以当这个瞎人能够看见的时候， dia sembuh secara fisik. 在肉体上他是治好了， Mata fisiknya, mata jasmaninya sudah bisa melihat. 他的肉眼能够可以看见了。 Tapi tujuan utama Yesus bukan itu. 但主要的，主耶稣主要的内容不是这个， Yesus mau menyembuhkan kebutaan rohaninya. 主耶稣呢要医治他属灵的辖区。 Nah, Yesus mengatakan, dialah terang dunia. 主耶稣告诉他，他是世上的光。 Apa artinya Bapak Ibu? 这含义什么呢？ Bahwa orang yang mengalami kebutaan rohani itu tidak kenal Yesus dan tidak mau percaya Yesus. 因为在属灵上没有眼光的人呢，他不认识神，不认识主耶稣， Sama seperti orang-orang banyak yang menuding orang buta ini. 就好像许多人谈论这个瞎眼的人一样。 Orang Farisi, orang Taurat. 这些法利赛人，这些的律法人， Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， mari kita lihat kepada diri kita. 我们反过头来看我们自己， Sudahkah di dalam penderitaan kita, kita melihat Yesus adalah terang? 是否我们看见主耶稣是我们的光吗？ Ketika pemahaman dunia ini sedang kacau tentang penderitaan. 当这个世上充满苦难的时候， Tapi kita tetap percaya dengan mata iman kita, Yesus adalah terang dunia. 我们信心里面的眼光呢，确信神是我们世上的光。
kita tidak mengalami kebutaan seperti orang-orang dunia. 我们不好像世俗人的一样呢，瞎了眼。 Karena Yesus mau mencelikkan mata kita, 因为神要让我们眼睛能够看得见， mencelikkan mata rohani kita, 要使我们的属灵的眼光能够看得见。 bahwa di dalam penderitaan yang kita alami ada Yesus bersama dengan kita. 在我们苦难当中呢，有主耶稣与我们同在。 Nah, inilah yang dialami orang buta ini, Bapak Ibu sekalian. 这就是这个瞎眼的人所经历的。 Ketika dalam kebutaannya dia taat dan beriman, percaya kepada Yesus, 在他瞎眼的时候呢，他非常的顺服，而且认识顺服神。 dia bersedia diludahi dan dioresi dengan tanah, Bapak Ibu. 他呢愿意呢承受这个唾沫和泥的经历。 Itu bukan pengobatan yang medikal. 它并不是一个正式的这个医疗， Lalu disuruh mencuci di kolam Siloam. 然后要他到希罗亚的池子里面去洗。 Karena tindakan ketaatan inilah, atas dasar percaya inilah, dia mengalami penglihatannya kembali. 就在这个呢顺服的基础上呢，他接受了这个救恩。 Bapak Ibu, dia juga mengenal yang kedua, bahwa Allah melalui Yesus itu adalah Mesias. 他也认识知道，接着主耶稣呢，知道神是弥赛亚， Karena Yesus menyuruh dia untuk membasuh di kolam Siloam. 因为主耶稣要他到希罗亚池子里去洗。 Siloam artinya yang diutus. 希罗亚的意思就是奉差遣的。 Orang buta ini mengerti maksud pengajaran Yesus. 这个瞎眼的人呢，明白主耶稣给他的教训。 Ketika dia dalam keadaan buta jasmani, 当他肉体上经历着瞎眼的时候， dia harus pergi ke kolam Siloam untuk membasuh. 他呢必须到希罗亚池子里面去洗。 Tetapi orang yang buta secara rohani harus datang kepada Yesus yang diutus Allah. 而是呢，他必须来到差遣他的主耶稣的跟前。 Karena dalam pemahaman orang Yahudi di dalam kitab perjanjian lama, Bapak Ibu, 根据犹太人在旧约里面的认识， orang yang matanya buta, apalagi sejak lahir, mengalami pencelikan, penglihatan, hanya Allah yang bisa melakukan. 因为他们认为呢，一个天生下来瞎眼的人，只有上帝能够医治他。 Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Mesias. 这件事情只有弥赛亚能够做到。 Dan ini menunjukkan yang diutus itu Yesus. 所以这表示了奉差遣的就是主耶稣。 Yesus melakukan pekerjaan Mesiasnya. 主耶稣呢实行了弥赛亚赐给他的责任。 Jadi Bapak Ibu, orang buta yang sejak lahir ini mengalami pencelikan rohani. 所以这天生瞎眼的人就复明了， Dan dia semakin mengenal Yesus. 他更加的认识耶稣， Mengenal dia dari kitab yang dia baca. 认识他在书本上读到的， Dan juga mengalaminya secara pribadi. 而且他自己亲自经历过了。 Bapak Ibu, penderitaan yang dia alami sejak lahir hilang seketika. 当他从小的这个经历呢，就已经消失了。 Ayat yang kita baca tadi, responnya adalah sujud menyembah kepada Yesus. 就是呢，他跪下俯伏呢敬拜神， Karena bukan sekedar mendapatkan penglihatan jasmani, 不单单呢肉眼上能够看见， tapi dia menemukan Mesias yang dinanti-nantikan. 而且呢，他等待已久的这个弥赛亚。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹们， mari kembali kita memahami tentang makna penderitaan. 所以呢，我们要正确的认识我们的苦难。 Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, tantangan, 当我们面临许多困难、许多迫迫的时候， jangan langsung menghakimi, wah ini karena saya berdosa. 不要直接论断，这因为我犯了罪， Kalau enggak saya berdosa, pasti orang tua saya. 又不是我自己犯了罪，就是我的父母犯了罪。 Tapi firman pada hari ini mengingatkan,
ada kuasa Allah yang akan dinyatakan. 今天神的话语告诉我们，神有莫大的能力， Respon kita adalah tetap beriman dan percaya kepada Allah. 我们必须呢正确的回应神给我们的这个能力。 Ketika kita dalam penderitaan, tetap tinggal di dalam Dia. 在苦难当中，我们还是要在神的当中。 Dalam penderitaan, kita semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Allah. 我们更加认识神，更加知道神。 Jadi Bapak Ibu, 因此， sebelum waktu kita akan kembali ke rumah kita, 当我们还没有回到家里的时候， mari kita hapus bahwa penderitaan itu merupakan hukuman Allah kepada manusia. 让我们消除这个罪是因为我们父母亲所施的， Tapi Allah mau mengizinkan penderitaan itu untuk kebaikan manusia. 而是神要借着这个苦难呢，来使我们人类得到益处。 Kita semakin teguh di dalam Yesus, 在主耶稣里面，我们更加坚定， kita semakin mengenal Allah, 我们更加认识神， bahkan kita semakin menyembah Dia. 我们更加要来尊敬他、崇拜他。 Jadi sepanjang corona ini belum berakhir Bapak Ibu, 在这新冠肺炎病情还没有消灭之前， mungkin setelah corona masih ada virus yang lain, 也许除了这个 corona 病毒，还有一些的其他的病毒， mari kita tetap percaya kepada Yesus. 我们要来更加认识我们的主耶 Bahwa 稣。 semuanya karena kasih-Nya, 这一切都是因为他的爱， pasti ada kebaikan di dalamnya. 在他其中呢，一定有更多的益处。 Yang harus kita lakukan adalah tetap menyembah Dia. 我们应该做的就是呢，必须来敬拜他。 Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. 让我们一起同心来祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu hari ini kiranya meneguhkan kami. Sekalipun penderitaan yang kami alami membuat kami jatuh bangun, tapi biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami melihatnya bukan dengan mata jasmani, tapi Tuhan menolong kami untuk melihatnya secara rohani. Bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah selalu menyertai kami, dan menjadikan penderitaan kami yang kami alami menjadi kebaikan bagi kami. Membuat kami semakin mengenal Allah, semakin mengasihi Allah, dan kami mau tetap menyembah Engkau seumur hidup kami. Bapa, terima kasih untuk Yesus yang mati di atas kayu salib, menunjukkan bahwa penderitaan adalah makna kasih yang sesungguhnya. Bahwa Yesus mengasihi manusia, dan Yesus juga mau berkorban bagi manusia untuk menaklukkan dosa. Sehingga ketika manusia mengalami penderitaan, bukan sebagai hukuman akibat dosa, tapi bahwa Allah merencangkan kebaikan bagi manusia. Terima kasih ya Bapa, kami mau menghadapi masa di depan kami yang tidak jelas, apakah itu karena virus atau karena hal-hal lain, tapi kami mau berpegang teduh kepada Tuhan, hingga kami boleh melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar. Kiranya kita bukan sekedar pendengar firman, tapi kita juga menjadi pelaku firman dan belajar untuk menjadi murid di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui QR Code yang tersedia. Atau juga Bapak Ibu boleh memberikannya, membawanya ke gereja pada jam kantor. Mari kita angkat pujian Tenanglah Kini Hatiku. Allah yang kita kenal adalah Allah yang bukan manusia, yang lupa akan janjinya. Tetapi Dia adalah pribadi yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Tenanglah kini hatiku,
Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu, kita boleh tenang sebab Tuhan memimpin setiap kehidupan kita. Hati kita boleh berserah kepada Dia sebab janjinya selalu Ia tepati. Ia adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kita berdoa. Kami bersyukur kalau kami boleh dilibatkan Tuhan di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang boleh kami berikan. Kami bersyukur kalau kami boleh menyadari bahwasanya semua kami miliki adalah milik Tuhan. Kalau kami boleh ambil bagian di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan, itu bukan karena kuat, hebat kami, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan belaka yang mau memakai kami, melibatkan kami di dalam pekerjaan dan pelayanan-Mu. Topang kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, agar melalui diri kami, melalui perilaku kami, Kristus Tuhan boleh dipermuliakan, Kristus Tuhan boleh ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh beribadah, memberikan persembahan, belajar firman. Amin. Doksologi. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之言，万福之本。
Jemaat yang kekasih, mari kita akan menghadap kepada Allah Tritunggal kita untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah yang transenden, Allah yang melampaui akal manusia, Allah yang imanen yang tinggal di hati orang-orang yang mengasihi Dia, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, apa kabar? 亲爱的弟兄姐妹们，你们好吗？ Kami berharap semua dalam keadaan sehat semua. 我们盼望呢，我们每一个人都有健康的身体。 Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. 在这里有几项的报告。 Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada tim ibadah dan tim IT yang sudah bekerja bersama-sama di dalam seluruh rekaman ibadah online. 首先呢，我们要感谢所有在这个网上崇拜会已经筹备好这个崇拜会的弟兄姐妹们。 Tuhan memberkati. 愿神赐福于你们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima Saudari Sylvia Fu untuk atestasi masuk menjadi anggota jemaat gereja kita. 第二件事就是我们的一个姐妹，就是傅轴飞姐妹将迁入成为本堂会友。 Oleh karena itu, apabila nanti jemaat memiliki keberatan yang sah, ya, mohon disampaikan kepada majelis secara tertulis paling lambat tanggal 10 Oktober 2020. 对这位姐妹有异议者，请最迟于10月10日以书面呈达指示部。 Yang sah di sini maksudnya adalah bahwa Bapak Ibu ketika menyampaikan surat keberatan itu ada nama dan ada alasan. 当弟兄姐妹们要异议的时候呢，就要填上你们的名字。 Nah, yang berikut kami sekali lagi ingin mengundang Bapak Ibu untuk hadir di dalam bincang-bincang bulan Oktober. 在这里，我们也邀请弟兄姐妹们一起来参加我们的讨论会。 Bincang-bincang ini akan diadakan tanggal 14 Oktober 2020. 这个讨论会呢，是将在10月14日举行的， pada pukul 19.45. 就是晚上7点3刻开始。 Ya, nanti kami akan mengingatkan kembali agar Bapak Ibu bisa berkumpul bersama dengan kami. 我们会再用微信的提醒弟兄姐妹们。 Kita akan berkumpul menggunakan Google Meet. Ya. 我们会用 Google Meet 的方式。 Dan yang berikut, pada bulan Oktober ini, gereja akan menyampaikan khotbah tentang ajaran-ajaran reformasi yang sangat penting bagi kita. 在这个10月份呢，我们要纪念改革日，所以呢，正道的牧师传道会讲关于改革的事情。 Ya, di dalam setiap minggu selama bulan Oktober, kita akan berbicara tentang tema-tema seperti sola fide, ya. 在10月份每一个星期会讲关于信心， Kemudian sola scriptura atau hanya Alkitab, 还有讲关于只有圣经， kemudian sola gratia hanya anugerah. 还有只有恩典。 Jadi Bapak Ibu, mengapa kami menyampaikan reformasi ini? 为什么我们要说关于这个改革呢？ Karena sejarah reformasi ini sangat penting dan sangat berhubungan dengan keberadaan gereja-gereja pada waktu itu hingga sekarang. 因为改革呢，对我们现代的
教会呢是非常的重要的。 Jadi kami berharap Bapak Ibu tidak melewatkan setiap minggu di bulan Oktober mengenai reformasi ini. 所以请弟兄姐妹们在10月份我们仍然殷勤的来参加聚会。 Dan yang terakhir kami tetap menghimbau jemaat yang kekasih agar senantiasa menjaga kesehatan. 最后呢，我们也邀请每一个人，我们但愿能够顾好我们自己的身体。 Ya, tetap pakai masker kemanapun ya. 如果出门的话，我们不要忘了戴口罩。 Kalau memang tidak terlalu penting, untuk sementara mungkin tidak meninggalkan kota Siantar. 若是不是很重要的话，我们就待在家里，待在我们这个城市。 Khususnya bagi Bapak Ibu yang buka toko ya, 特别是开店的弟兄姐妹们， usahakan agar tamu-tamu yang masuk atau datang itu mengikuti protokol kesehatan. 尽量呢，我们收纳的一些顾客呢，他们也遵守政府的政策。 Mari kita terus berdoa ya, agar dunia dan juga khususnya negara kita segera dilepaskan dari pandemik ini. 我们继续的为我们的国家，为我们这个世界来祷告，让我们可以尽快的走出这个大流行的时期。 Demikian Bapak Ibu untuk warta hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. 我们的报告就到此结束，弟兄姊妹们，主日快乐，上帝祝福。 Shalom.